Kita mulakan pengajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat hari ini? Alhamdulillah. Biasalah suara ni suara emas. Dari Senin ni nak start engine. Suara saya dekat SB kuat. Ada tak? Boleh tolong? Nak start engine. Hari ni on. Oh, hari ni tak share. Saya tak dalam suara lain. Dekat SB. Ada feedback tak? Minggu lepas tak ada. Minggu lepas tak ada. Minggu lepas tak ada. Ada ke? Ya. Petang buka banyak ada. Memang tak ada, tapi recorded ada. Ya. Saya mana masuk suara saya masuk tak? So I kat sini tak hari ni. Boy, oh ya, boy. Betul. Oh, betul. Sedap tak suara saya? Biasalah. Bagi tak sedap je kat sana. Sedap Ya, ada tisu tak? Tisu. Saya tak buat tisu. Kasut sampai bangun bawa beg. Satu je. Terima kasih. Kat sana ada tisu tak? Ada Saya kalau kabut paginya lupa nak buat. Suara dia lupa macam nak 10. Okey, hari ni kita nak masuk perbincangan muka surat berapa? 323 ya. Okey, baik. Hari ni kita masuk bab 44 muka surat 323. 48. Kenapa Sakinah? Fikir apa tu? Okey, bab 48. Kenapa? 8 dengan 4 dah tak ada beza dah. Bab 48, yelah kan, sekarang dah tak ada beza lelaki perempuan tu lah. Tak beza dah. 8 dengan 4 tak ada beza. Bab 48 di sini. Okey, baik. Mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf. Babul masjid 'ala al-khuffaini. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة
أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. Maksudnya, Asbagh bin Al-Faraj Al-Misri meriwayatkan kepada kami dari Ibn Wahab. Dia berkata, Amar meriwayatkan kepadaku, Abu Nadar meriwayatkan kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Umar, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf. Dan sesungguhnya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Umar tentang hal itu. Lalu Umar menjawabnya, benar, apabila Sa'ad menyampaikan sesuatu kepadamu dari Nabi SAW, maka kamu tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Musa bin Uqbah berkata, Abu Nadar meriwayatkan kepadaku bahawa Abu Salamah mengkabarkan kepadanya bahawa Sa'ad ... Okay. Maknanya hadisnya sama sebagaimana di atas. Kemudian Umar berkata kepada Abdullah seperti yang tertera di atas. Okey. Hadisnya pendek saja, yang panjang ialah berkenaan dengan sanadnya di situ. Kita lihat syarah judul bab terlebih dahulu. Di sini dalam bab kita, dalam topik kita, kita ada perkataan babul mashi 'alal khuffain. Bab mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf. Ibnul Munzir menukilkan dari Ibnul Mubarak, dia berkata, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan sahabat tentang masalah mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf. Sebab semua riwayat yang menyebutkan pengingkaran dari mereka malah mencantumkan juga penegasan yang menetapkannya. Okey, apa maknanya? Boleh faham? Di situ peringkat kita yang pertama. Semua di kalangan sahabat bersepakat tentang menyapu khuf. Sapu khuf ni apa? Boot, okey, pakai boot. Kemudian sebelum tu berwuduk terlebih dahulu. Kalau tu apa? Kalau wuduk batal, nak ambil wuduk balik, sapu saja bahagian kaki, tak perlu buka sepatu tersebut. Okey. Jadi itu khuf. Maknanya sepatu itu adalah sepatu yang sukar untuk dibuka. Okey. Sepatu yang terbuat daripada kulit, yang sukar untuk dibuka, macam army lah kan. Dia pakai kasut tu kan, ada banyak tali kan. Jadi susah nak buka kasut tu. Kalau kita buka tu dah berapa lama, nak pakai berapa lama kan. Jadi di sini ini biasa berlaku dalam peperangan juga di kalangan sahabat. So apa yang berlaku pada waktu itu, agama ini menunjukkan ada keringanan bagi situasi sedemikian. Okay? Di mana kalau kita sukar untuk buka sepatu itu dengan syarat-syarat yang tertentu ya. Syaratnya ialah sebelum pakai sepatu tu mesti berwuduk terlebih dahulu. Itu syaratnya. Okay, ini juga boleh berlaku kepada kita kalau kita musim sejuk lah kan. Kita pergi tempat yang bersalji. Okay, tempat-tempat begitu kan kita pakai kasut sepatu kan. Biasanya kalau kita orang perempuan pakai sepatu boot yang sampai atas kan. Okay, maknanya juga dengan syarat dia mesti tutup semua bahagian wuduk untuk kaki. Kita kaki sampai mana wuduknya? Sampai buku lali. Jadi maknanya kasut itu jenisnya ialah sampai buku lali tutupnya, dan ia agak sukar untuk dibuka dan dipakai sebelum kita hadas lah. Maknanya mesti ambil wuduk terlebih dahulu. Maknanya kita dah tahu kan, sekejap lagi nak pakai kasut ni. Dia jangan dah pakai baru nak sapu khuf. Dia tak jadi. Syaratnya mesti dah pakai
syaratnya mesti dah ambil wuduk, kemudian pakai kasut. Dia bukan kita dah pakai baru nanti lepas ni tak apalah nak ambil wuduk, tak boleh gitu. Jadi dia ada syarat dia, kalau untuk orang yang bermukim 1 hari syaratnya. Kalau untuk orang musafir 3 hari. Ini dibincangkan di kalangan para ulama berkenaan dengan syarat-syarat itu. Akhirnya kalau kita duduk kat Singapura ni, kita pakai kasut tu lah contoh kan. Jadi macam mana masanya satu hari, 24 hours gitu. Tapi kalau kita musafir 3 hari. Ini syaratnya sedemikian. Baik, nanti kita akan bincangkan sebab bab ini dia panjang lagi ya. Itu saya bagi surface saja, basic saja. So nanti kita akan bincang panjang lagi. Bab ni ada banyak lagi lah. Saya tengok banyak sangat hadisnya yang dikemukakan. Jadi ini sebagai mukadimahnya, itu yang saya nak fahamkan khuf tu apa. Sebab risau nanti ada orang dia tak faham khuf tu apa. Tapi ada juga yang melihat boleh untuk menyamakan stocking dengan khuf. Okay? Ada juga pendapat yang sedemikian. Tapi kena tengoklah jenis stocking yang macam mana. Kalau stocking kita tipis tu tak ada masalah. Kalau stocking yang tebal, yang susah nak buka, dia tu boleh. Yang sakit biasa orang pakai macam mana? Untuk urat. Kan ada orang dia pakai stocking sampai ke atas kan. Okay, stocking macam itu boleh lah. Dia susah nak buka. Contoh. Yelah, macam saya pakai okay dah. Macam saya pakai. Contoh, pakai kasut, pakai stocking yang mana dia sampai ke pinggang. Itu kalau nak pakai susah, nak buka pun susah. Jadi macam mana kalau sekiranya kita ni dalam keadaan yang berhadas setelah itu. Maknanya sebelum kita pakai stocking yang macam tu kan, kita perlu berwuduk terlebih dahulu. Mungkin kita risau masa kita tidur. Selalu biasanya saya pakai stocking itu masa saya tidur kan. Sebab saya sakit kaki sekarang ni. Dah tua. Dia sakit kaki. Kak Som kata dah tua, di sini aku. Tak, saya ni masalah kesihatan sedikit akhir-akhir ni. Jadi macam kita, sebab tu kalau pasal suara saya dah beza sekarang suara saya lain sikit lagi. Sejak beberapa bulan yang lepas suara saya lain. So kita lihat macam ni lah. Bila pakai stocking tu, sebelum tidur tu kita ambil wuduk terlebih dahulu. Sebab nanti kita memang nanti kalau mungkin pukul 3 tu kita bangun nak solat tahajud tu kan, susah nak buka stocking tu. Memang betul. Kerana saya duduk, saya nak buka stocking, ya Allah, punyalah seksa. Nak pakai dah seksa, nak buka pun seksa juga kan. Jadi kita boleh mengambil itu sebagai satu pendekatan di mana kalau stocking tu susah nak buka kan. Jadi bila pagi tu nak bangun, rasa-rasa nak solat tahajud tu, ambil wuduk macam biasa. Cuma bahagian kaki tu kita just sapu. Dia sapu je. Maknanya sapu tu maknanya dia tak semestinya basah. Dan sapu tu bukannya keseluruhannya. Cuma bahagian atas sahaja. Ambil air, basahkan sikit tangan tu kan, sapu bahagian atas. Cukup, memadai. Jadi itu boleh dilakukan dalam keadaan kita sakit dan sebagainya, memerlukan kepada keringanan daripada sudut bahagian kaki tu. Jadi ini ada dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang dibuat pada zaman baginda, iaitu juga sebagaimana yang disaksikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu tadi. Baik, seterusnya. Ibn Abdul Bar berkata, sejauh pengetahuanku tidak ada satu pun riwayat dari para ahli fiqh kalangan salaf yang mengingkari masalah mengusap kedua sepatu khuf. Jadi tidak ada menurut kepada Imam Ibn Abdul Bar, tidak ada di kalangan para ulama salaf, di kalangan ulama fiqh yang mana mereka ini mengingkari tentang perbuatan menyapu kedua sepatu khuf tadi. Kecuali riwayat dari Imam Malik. Jadi kita ada 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Tapi biasa berlaku perbezaan pendapat di kalangan mazhab ini biasa. Jadi Imam Malik dia mengingkarilah di sana kerana di sana ada riwayat-riwayat yang dia berpegang menyebabkan dia tak berapa agree tentang menyapu sepatu khuf ini. Baik, bahkan riwayat-riwayat yang sahih dari Imam Malik justru dengan tegas menetapkannya pula. Tapi kita dapati di sana Imam Malik juga ada mengeluarkan pendapat yang sahih yang mana dia tidak mengingkari dengan menggunakan hadis-hadis yang sahih.
So di situ kita boleh faham dia ada dua pendapat. Ada pendapat yang dia kata dia tak berapa setuju dan ada pendapat dia setuju. Baik, seterusnya. Imam Asy-Syafi'i mengisyaratkan dalam kitab tentang pengingkarannya terhadap pendapat mazhab Maliki. Sementara ada dua pendapat yang dikenal dan berlaku dalam mazhab mereka saat ini mengenai mengusap kedua sepatu khuf sebagaimana berikut. Okey, pertama, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Jadi ada pendapat yang kata boleh, bila-bila masa nak sapu khuf tu boleh. Ini maksudnya secara mutlak. Dan kedua, pendapat yang membolehkan mengusap sepatu khuf bagi musafir dan tidak boleh bagi orang yang mukim. Jadi ini juga di kalangan ulama ada berpendapat sedemikian. Ada yang kata untuk musafir sahaja. Sebab kalau kita mukim ni, kita senang nak buka kan sepatu tu, tak ada masalah. Jadi ini ada perbezaan pendapat di kalangan mereka yang membincangkan tentang isu ini. Nanti kita akan discuss lagi dengan lebih lanjut. Pegang dulu dua pendapat itu sebagai permulaan perbincangan. Okay? Baik, pendapat kedua inilah inti apa yang tercantum di dalam kitab Al-Mudawwanah. Pendapat kedua tadi iaitu mengusap sepatu bagi musafir dan tidak boleh bagi orang yang bermukim. Maka dia kata pendapat itu ada dimuatkan dalam kitab Al-Mudawwanah dan merupakan pendapat yang ditegaskan oleh Ibnul Hajib. Adapun pendapat pertama tadi apa? Yang membolehkan secara mutlak. Maknanya musafir boleh, tak musafir pun boleh, bila-bila masa boleh, itu maksudnya. Adapun pendapat pertama, pendapat ini dibenarkan oleh Al-Baji yang diketahui bahawa dia menukilnya dari Ibn Wahab. Demikian pula diriwayatkan dari Ibn Nafi' dalam kitab Al-Mabsuṭah. Baik, dalam pada itu, Imam Malik sendiri tidak mengemukakan pendapatnya dalam masalah ini. Walaupun dalam fatwanya, dia membolehkannya. Namun, sikap Imam Malik itu sama seperti riwayat sahih yang dinukil dari Abu Ayyub dari salah seorang sahabat Nabi. Baik, Ibn Munzir berkata, para ulama berbeza pendapat dalam menentukan mana pendapat yang lebih utama. Apakah mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf atau mencopot, maksudnya kita tanggalkan keduanya lalu membasuh kedua kaki itu. Maknanya dalam keadaan kita ni pakai sepatu khuf tu kan, di kalangan para ulama mereka ni ada beberapa pendapat. Ada perbezaannya di sinilah, mereka kata apa? Ada yang berpendapat bahawa kita menggunakan kaedah khuf itu lebih utama, itu pendapat satu ya. Ada pendapat kedua kata tak, itu bukan pendapat yang utama. Kalau kita boleh tanggalkan kasut tu, tanggalkan. Ini pendapat yang kedua lah. Dan bagi mereka itu lebih utama. Maksudnya kalau kita boleh untuk tanggalkan kasut tu, tanggalkan itu lebih utama daripada kita menggunakan kaedah khuf tersebut. Okey, baik, seterusnya. Di sini dia kata, ia rahimahullah, ia ni berbalik kepada Ibn Munzir ya. Ia rahimahullah juga berkata, pendapat yang aku pilih adalah mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf itu yang lebih utama. Jadi kita pilih begini ya, kalau kita ada rukhsah tersebut, kita ambillah rukhsah itu. Itu lebih utama, lebih mudah untuk kita. Sebab ingat, agama ini bukan agama yang memisahkan. Bila kita ada keperluan dan kita diberikan keringanan untuk kes kita tu tadi, dipersilakan. Kita jangan menyusahkan diri kita. Sebab itu di sini Ibn Munzir rahimahullah kata itu lebih utama. Kalau kita ni ada rukhsah untuk sapu di atas khuf itu, ambil rukhsah tersebut. Kerana ada sebahagian ahlul bid'ah yang melecehkan perkara ini seperti golongan Khawarij dan kaum Syiah Rafidhah. Jadi ini dua golongan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi mereka ini sentiasa mengeluarkan isu-isu yang kadang-kadang tak perlu pun dan biasanya mengingkari sunnah, begitu keadaan mereka. Maka di sini Ibn Munzir dia mengambil pendekatan untuk mengingkari pendapat Khawarij dan Syiah Rafidhah di sana. Supaya kita pun tak confuse lah kan. Kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi SAW buat begitu, maka yang utamanya kita ikut sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Kerana kita lihat begini ya muslimah,
Kalau sekiranya menanggalkan kasut itu lebih utama dalam situasi ini, saya rasa Nabi SAW akan lebih dahulu melakukannya. Betul tak? Nabi akan melihat sesuatu yang lebih utama yang perlu dilakukan. Namun pada riwayat ini sendiri menunjukkan bahawa Nabi tak buat begitu. Nabi sendiri dia ambil air, dia sapu je dekat atas sepatu bagi kita. Jadi di situ kita jangan menukarkan keadaan diri kita. Kalau kita dah memang ada rusah sedemikian, gunakan rusah tersebut. Baik, Ibnul Munzir menambahkan, jadi menghidupkan sunnah yang dilecehkan, dilecehkan maksudnya ada orang meremehkan sunnah itu oleh orang-orang yang menyimpang lebih utama daripada meninggalkannya. Ini sebab itu kenapa Ibnul Munzir dia kata sapu khuf tu lebih utama. Sebab kita ni ikut sunnah Nabi SAW. Okey, daripada kita ikut pendapat yang melecehkan sunnah, lebih baik kita ikut pendapat yang mengutamakan sunnah. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikianlah nukilan dari beliau rahimahullah. Baik, Syekh Muhyiddin berkata, sejumlah ulama mazhab kami telah menegaskan bahawa membasuh kaki lebih utama. Okey, dikuatkan lagi dengan pendapat Syekh Muhyiddin di sini. Ditambah lagi dengan pendapat di sini. Ada sejumlah ulama mazhab kami telah menegaskan bahawa membasuh kaki lebih utama dengan syarat ditinggalkannya membasuh tersebut bukan dikarenakan rasa benci terhadap sunnah. Ini pendapat yang pertama tentang orang yang mengingkari berkenaan dengan menyapu khuf itu tadi. Bagi pendapat ini, dia kata kalau kita boleh tanggalkan kasut tu tadi, okay, atau stokin kita tadi lah senang kata kan, itu lebih bagi saya lebih tepat dengan konteks pakai stokin susah tadi kan. Kalau keadaan kita boleh tanggalkan lebih baik. Dengan syarat bukan sebab kita tak nak ikut sunnah Nabi, kerana kita boleh buat begitu. Itu maksudnya. Okay, dengan syarat bukan sebab tak nak ikut Nabi lah, kita rasa ini lagi bagus. Bukan gitu. Tapi kerana kita ada kemampuan untuk tanggalkan, mungkin masa pun masa panjang dan kita pun tak leceh-leceh, so kita rasa buka tu lagi bagus, ambil wuduk macam biasa lagi baik untuk kita, dipersilakan. So ini pendapat yang kedua di situ. Tadi di atas dia kata ikut sunnah tu lebih utama. Baik, seterusnya. Hal ini sebagaimana pendapat mereka ketika lebih memilih mengqasarkan solat daripada menyempurnakannya. Kita apalah itu analogi saja. Sementara itu sejumlah ahli hadis dari kalangan hufaz menegaskan bahawa hadis tentang mengusap bahagian atas kedua sepatu adalah mutawatir. Apa makna mutawatir? Disepakati. Okey, hadis mutawatir tadi apa? Tadi Dewi kata hadis diriwayatkan oleh ramai orang lagi, tidak ada dusta, hadis bersambung. Betul ke bersambung? Okey, saya kata gini, kalau ramai orang riwayatkan tapi kalau semuanya berdusta, mutawatir juga. Mustahil untuk berdusta. Okey, ramai yang riwayatkan. Kalau kita jumpa satu hadis yang dia bersambung sanad, ramai yang meriwayatkan. Macam mana? Adakah nak kata mutawatir? Mustahil untuk adanya pendustaan. Okey, antara perawi-perawi itu kita tak jumpa, jadi okey, apa dia? Lafaz, lagi satu maknawi.
Apa? Ustazah tulis ya? Tadi kata apa? Perawinya ramai. Berapa ramai tu? Berapa ramai? Lebih dari 40. Berapa? Kurang dari 40. Berapa ni? Berapa? Disepakati oleh orang ramai. Ramainya berapa? 3 pun ramai juga. 3 pun ramai. Ramai. Oh, Arab pun ada ramai Oh ya. 3. 2 tu bosan. Jangan confusekan saya dah memang tengah confuse ni. Tunggu saya tulis. Oh, tak apalah, jangan tulis dulu. Okey. Yang kedua tadi cakap apa? Diterima. Itu masyhur. Kalau diterima oleh orang ramai itu masyhur. Okeylah, mustahil berlakunya pendustaan tu dekat sini. Okey, sebab ramai kan? Tadi apa kata bersama sanad kan? Lepas tadi 3 apa? Tak ada pembohongan. Ada nama perempuan? Tak ada. 3 je. Ada siapa nak tambah? Kita belajar 3 je. Okay. Kok lah yang belakang ada belajar 5. Tak boleh pandai-pandai. Apa makna lafzi, maknawi? Maknawi? Lafaz maknanya dia sebiji-sebiji lah, sama. Okay, kalau semua kat sini riwayatkan hadis tu innamal a'malu binniyat, semua akan sebut dengan lafaz yang begitu. Okay, kita panggil dia sebagai lafzi. Kalau maknawi ni kan, semua orang lain-lain. Satu kata innamal a'malu binniyat, seorang kata mesti ada niat. Seorang kata niat je. Tapi semua dengan maksud yang sama. Okay, dengan maksud yang sama. Ini kita panggil maknawi. So mutawatir tu ada 2 sedemikian. Yang penting di sini dia ada ramai orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Okay, ramai orang yang mana kita nampak bilangannya adalah bilangan yang mustahil untuk berlaku pendustaan di dalam riwayat tersebut. Jadi dalam hadis ini, okey, lihat di bawah itu diterangkan. Sebabnya mereka mengumpulkan para perawi hadis tersebut hingga mencapai lebih dari 80 orang. Ini yang menunjukkan bahawa hadis itu mutawatir. Kerana 80 orang tu ramai tau. Ramai ke sedikit? Ramai. Jadi takkanlah semua orang nak bohong. Kan? Kita fikir jadi kan, bila sampaikan satu statement, satu statement. Kemudian semua dengar saya cakap kat sini. Okey. Kemudian takkanlah semua kat sini tak ada satu pun yang apa ni? Yang kata benda tu bohong. Tertidur. Itu lain cerita lah. Jangan masukkan yang orang tertidur lah. Orang tertidur tu dia memang kan dia lain case.
Kalau dia tertidur, okay, kalau dia member dia kat sebelah saksi. Kau tu tidur hari tu sebab tu kau tak dengar Ustazah cakap. Nampak tak? Jadi ada saksi. Maknanya kalau dia bohong ke apa, dia kata tak dengar Ustazah cakap tu kan, ada orang lain yang menjadi saksi di atas ketidakdengaran dia tadi. Jadi maknanya sini semua orang kata betul lah Ustazah cakap macam itu. Jadi maknanya di situ tidak berlaku pembohongan. Maknanya semua sepakat. Kalau nak kata 80 kat depan saya kata, taklah saya tak cakap macam tu. Mustahil lah, bukan mustahil. Mustahil. Tiba-tiba yang datang duduk depan saya ni, kita semua sepakat so kita bohong. Macam mana? Dia mustahil berlaku. Lebih-lebih lagi jika itu di kalangan para sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi di kalangan yang fiqah, yang udul maksudnya adil. Ya, mereka terkenal sebagai orang yang amanah. Sebab tu pada zaman Nabi, di kalangan para sahabat ni, kalau ada mereka yang menyampaikan hadis, dia tak tanya pun kau ambil dari siapa. Dia tak tanya gitu pada zaman Nabi. Sebab mereka tahu bahawa takkan mungkin berlaku kebohongan. Bila dah berlaku banyaklah hadis-hadis palsu, baru sahabat ni tanya. Baru sahabat tanya, kamu ambil hadis dari mana? Dulu tak ada, dulu diorang tak tanya. Tapi bila dia tengok, ni semua buat-buat hadis ni, barulah tanya. Tapi pada zaman Nabi, apa-apa yang disampaikan, yang disandarkan kepada Nabi, mereka terima cakap, mereka tak ada kata, kau tantang kau bohong. Kau bidik dah, kau jangan nak kencing aku. Itu ayat kasar. Kau jangan nak kencing aku Mungkin ayat dia kasar gitu kan. Tak ada, kita tak ada rasa suuzon kawan kita nak permainkan, kita nak prank kita, apa kan, nak bidik-bidik kita. Itu semua tak ada. Mereka ada rasa kepercayaan yang tinggi antara satu dan yang lain. Itu di kalangan para sahabat. Sebab di sini, kalau ada 80 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang menyapu khuf tu tadi, maknanya takkanlah kita nak kata benda tu main-main. Itu tak Syiah. Kan? Kalau semua orang tengok cerita Mat Kilau, kata cerita Mat Kilau tu bagus, takkanlah orang nak bidik. Kita yang tak tengok pun, bagus. Kita dah tak tengok pun rasa percaya. Sebab ramai sangat orang review je tu kan, padahal bidik pun. Ini saya nak masukkan. Tak semestinya ramai orang kata ya betul, maknanya kalau kita nampak ramai orang tak semestinya betul. Itu maksud saya tadi, saya nak tanya, dia tak semestinya. Cuma di sana kena lihat siapa yang meriwayatkan. Kalau di kalangan para sahabat, semuanya di kalangan orang-orang yang fiqah, insya-Allah perkara itu adalah perkara yang benar. Ramai tak semestinya betul. Okey, sama juga ada banyak hadis yang menunjukkan kepada kita ramai orang yang riwayatkan hadis ini. Tapi kebesar kemungkinan hadis itu palsu. Itu boleh jadi? Boleh. Kita nampak macam mutawatir. Kan kita nampak macam mutawatir. Kalau kita kata hadis yang palsu ni maknanya orang reka. Dia boleh letak nama Ali, boleh letak nama Osman, boleh letak nama Abu Bakar dalam sanad itu. Kita nampak sampai 80 sahabat ni kan. Tapi belum tentu riwayat itu riwayat yang sahih. Okay, so kita kena banyak hati-hati. Mutawatir tak semestinya ianya sahih. Okay? Sama juga macam kita tengok ramainya orang beratur beli makanan. Kita pun duk beratur sekali. Dah balik rumah beli, tak sedap punya makanan ni. Penat je beratur tak sama kaki saja sakit beratur ni. Kaki sakit beratur ni. Dah balik rumah makan, aku masak lagi sedap. Keluar statement yang macam tu kan. Maknanya ramai tak semestinya betul, tak semestinya bagus. Sama juga, kita lagi-lagi kalau tentang hadis Nabi ni kan, boleh kita nampak ramai yang meriwayatkan tak semestinya sahih. Kita kena check lagi, periksa lagi. Okey? Baik, seterusnya. Kita lihat di sini. Di antara mereka bahkan terdapat 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Maknanya di kalangan 80 yang lebih dari 80 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khuf ini, 10 di kalangan mereka itu adalah yang Nabi SAW sebutkan sebagai mereka yang dijamin masuk syurga. Jadi takkanlah hadis ni hadis yang kita perlu ingkari. Contoh kan, kita perlu ingkari. Takkanlah hadis ni kita tak nak beramal dengan dia. Ini satu poin lah yang perlu difikirkan. Baik, di dalam riwayat Ibn Abi Shaybah dan yang lainnya dari Al-Hasan Al-Basri disebutkan ada 70 orang sahabat yang meriwayatkan kepadaku tentang mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf itu tadi.
Jadi riwayatnya mutawatir, sebab itu mengikut kepada apa yang disampaikan oleh Nabi ataupun apa yang disaksikan oleh sahabat itu adalah yang lebih diutamakan. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarah hadis di situ. Muka surat 326 Perkataan haddatsana Asbagh meriwayatkan kepada kami. Asbagh nama orang Asbagh nama orang. Lafaz Asbagh dibaca dengan memfathahkan huruf Hamzah. Alif baca baris atas, jadi bunyinya A. Seakan-akan Al-Bukhari memilih riwayat hadis ini dari Asbagh berdasarkan perkataannya. Mengusap khuf ketika sedang mukim yang bersumber dari Nabi SAW dan kalangan senior sahabat adalah lebih accurate. Itu lebih sedap lah. Lebih tepat dan lebih kuat bagi kami daripada mengikuti pendapat Imam Malik yang jelas-jelas menyelisihinya. Jadi Imam Malik dia menyelisihi pendapat yang mengatakan bermukim itu tak boleh. Bagi itu pendapat Imam Malik. Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia syarahkan, dia ingatkan kepada kita mengusap khuf tadi ketika sedang mukim adalah satu sumber yang mana Nabi buat dan juga di kalangan para sahabat senior. Sahabat senior siapa? Saya pernah tanya dekat Masjid Kasim. Masjid Kasim ni masjid mana? Okey, siapa Masjid Kasim sini? Liza? Sahabat sini apa? Orang datang kuliah. Yang awal-awal masuk Islam. Okey lagi? Lagi? Itu je. Yang, apa yang? Apa sayang? Nak masukkan perkataannya apa? Ya, sila. Ada siapa-siapa? Yang berhijrah ke Madinah, berhijrah ke Habasyah, itu sahabat senior. Tak tahu? Ada sahabat junior ke? Sahabat junior macam mana? Kalau ada sahabat senior, kita mesti ada sahabat junior. Kalau sahabat junior tu macam mana? Sahabat junior macam Ibn Abbas. Budak. Yes, budak. Yang budak. Yang kecil-kecil kan? Maknanya dia hidup dengan Nabi tu, di akhir-akhir usia Nabi tu dia hidup dengan Nabi. Okay, dia panggilnya sebagai sahabat yang junior. Ini sahabat-sahabat yang kecil tu kan? Jadi kalau yang tadi betul lah tadi, mereka yang masuk Islam awal terlebih dahulu, mereka yang berhijrah, yang berperang bersama dengan Nabi kan? Di semua di kalangan sahabat-sahabat yang senior. Okay? Baik, seterusnya. Amr adalah Amr bin Al-Harith. Dia dan dua orang sebelumnya berasal dari Mesir. Okay? Adapun 3 perawi di atasnya berasal dari Madinah. Sanad ini juga mencantumkan riwayat seorang tabi'in dari tabi'in yang lain, yakni Abu Nadhr dari Abu Salamah, dan terdapat pula seorang sahabat dari sahabat yang lain. Kita ada perkataan berikutnya di sini. Perkataan wa anna Abdullah, dan sesungguhnya Abdullah. Kalimat ini diatafkan kepada kalimat ana Abdullah ibni Umar. Ataf tu maksudnya ada waw. Waw tu dan. Okey? Nampak wa anna Abdullah. Okey, di situ ada waw kan? Waw tu kita panggil sebagai huruf ataf. Jadi bila lafaz yang datang setelah waw itu kita panggil sebagai ia diatafkan, ma'tuf panggil dia dalam bahasa Arab lah. Ia diatafkan kepada kalimat ana Abdullah ibni Umar. Baik, sanad ini menjadi mausul. Mausul maksudnya sanad yang bersambung. Jika kita mengarahkan pengertiannya bahawa Abu Salamah telah mendengar hadis tersebut dari Abdullah. Jika tidak diarahkan demikian, bererti Abu Salamah tidak menyaksikan kisah tersebut.
Di dalam riwayat Ahmad dari jalur lain dari Abu Nadar, dari Abu Salamah, dari Ibn Umar, dia berkata, aku pernah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas mengusap bahagian atas kedua sepatu khuf ketika berwuduk saat dia berada di Iraq. Lalu aku mengingkari perbuatannya tersebut. Ketika kami sama-sama berada di sisi Umar, Sa'ad berkata kepadaku, cuba kamu tanyakan kepada ayahmu. Lalu dia pun menceritakan kisahnya. Jadi sekarang yang nampak sapu khuf ini siapa? Ibn Umar. Ibn Umar ni anak kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi Ibn Umar dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas buat macam tu. Okay, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun beritahu kepada dia Nabi SAW buat begini. Jadi Ibn Umar ni dia tak percaya, kan, dia mengingkari hal tersebut, betul ke? Mungkin dia tak nampak Nabi buat. So dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas buat, dia jadi macam, biar betul je ni. Dia ambil wuduk, dia sapu kat atas tu kan. Tak orang tak kita lah, kalau kita yang tak ada ilmu pun kita pun terpelik kan. Dia buat gitu, dia sah ke wuduk? Kita lagi balik makcik kan. Sah ke wuduk? Tak ni, ya Allah, pakai kasut. Dia makcik, pakai kasut dia wuduk. Tak sah. Kita kalau wuduk boleh sampai pukul lagi. Gitu kan. Sama kan? Ada bakat kan? Okey. Tak adalah kadang-kadang gitu kan? Kita kalau tak ada ilmu ni kan nampak orang pelik sikit. Oh, serius kampung gitu kan? Tapi ini macam Sa'ad lah, dia pelik. Boleh ke tak ni? Kan? Kemudian dia kata dengan Sa'ad, kau biar betul ke Sa'ad? Macam ni kan? Boleh ke? Sa'ad kata, Nabi pernah buat gini. Kalau tak percaya, kau tanya bapak kau. Dia kata gitu. Bapak dia siapa? Umar. Umar sahabat yang senior. Kan? Okey. Kau tanya bapak kau. Dia cakap gitu. Jadi di sini kata, cuba kamu tanyakan kepada ayahmu. Kau balik, kau tanya bapak kau. Lalu dia pun menceritakan kisahnya. Jadi Ibn Umar, dia tanya kat bapak dia. Umar bin Khattab tadi. Maka di sini kita lihat, Ibn Huzaimah juga meriwayatkan dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dengan kisah yang sama. Di dalam riwayat tersebut, disebutkan bahawa Umar berkata, dahulu saat bersama Nabi, kami pernah mengusap bahagian atas sepatu khuf kami. Kami menganggap perbuatan tersebut tidaklah mengapa. Jadi bila Ibn Umar ni dia tanya dengan bapak dia kan, Abdullah dengan bapak dia, betul ke bah? Nabi buat gini kan? Umar kata macam tu tadi. Dia kata, ya dulu masa Nabi masih hidup kan, kita pergi jalan dengan Nabi. Nabi pernah usap bahagian atas sepatu khuf tu. Jadi kita pun buat macam mana Nabi buat. Jadi kita anggap perbuatan tu okey saja, tak jadi masalah. Sebab satu, bukan kita pandai-pandai, kerana Nabi yang buat. Okey? Baik, seterusnya. Perkataan, fala tas'alu anhu ghairahu. Maka kamu tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Sebab tadi Umar kata gini kepada dia. Okey, cuba lihat muka surat 323 tu. Bila Abdullah ditanya dengan ayah dia. Okey? Jadi Umar kata apa? Na'am. Idza haddathaka syai'an Sa'dun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairah. Jadi ayah dia ni, Umar dia memberikan satu confirmation. Dia kata ya betul. Kalau Sa'ad yang cakap, jangan tanya lagi dengan orang lain. Maknanya betul. Jadi Umar ni dia katalah kepada anak dia, kalau Sa'ad yang buat, Sa'ad yang cakap, tak perlu lagi tanya dengan orang lain. Sebab tak mungkin Sa'ad tu dia nak bohong. Kan kita tak perlukan lagi confirmation daripada orang lain di situ. Di sini menunjukkan kepada kita betapa di kalangan para sahabat mereka percaya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan lupa ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ni Nabi pernah doakan dia ya. Doanya makbul. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi apa-apa yang dia ucapkan makbul. Orang yang bercakap makbul ni tak nak cakap bohong. Kan? Nabi dah doakan dia begitu kan? Maka di sini Umar kata, kalau Sa'ad cakap, dah, buat je. Tak payah lagi nak tanya betul ke buat, betul ke? Tak payah tanya macam tu kan? Buang masa, waste time lah. Ni bapak dia lah kata kepada Ibn Umar. Baik, hadis di atas mengandungi beberapa faedah. Hadis kita nombor berapa tadi hadis tu? 202, okey. Hadis kita nombor 202 ini ada beberapa faedah yang boleh kita ambil. Baik, kita lihat. Pertama, hadis ini merupakan dalil
bahawa apabila pada diri seorang perawi terdapat kriteria yang mengharuskan untuk menguatkan pendapatnya, maka itu termasuk bukti-bukti penyerta yang jika terpenuhi pada riwayat yang disampaikan oleh seorang perawi khabar ahad, bererti menjadi samalah posisinya dengan perawi-perawi yang lain. Baik, macam ni. Kalau kita jumpa satu hadis, kemudian kita lihat perawi ini dia memerlukan kepada orang lain untuk menguatkan statement dia, okey sahaja. Okey sahaja. Dia bukan menjadi sesuatu perkara yang menjatuhkan credibility dia. Kemudian bila kita nampak kemudian bila kita dah cek, rupanya hadis ini ada diriwayatkan oleh sedikit ni, dia menjadi kuat kan? Maka samalah posisi perawi itu tadi dengan perawi-perawi lain yang thiqah. Ya, ini yang pertama. Baik, yang kedua, khabar ni maksudnya riwayat. Boleh je kita faham ia dengan sebagai hadis, ya. Khabar itu riwayat yang dibawa seorang perawi. Kadang-kadang bagi sebahagian ulama tidak mencapai darjat yakin. Sedangkan bagi sebahagian ulama lainnya justru dinilai sebaliknya. Ini berlaku kepada Ibn Umar. Bila dia nampak riwayat yang dibawa oleh siapa tadi, Sa'ad, dia tak berapa yakin. Dia tak berapa yakin dengan riwayat tersebut. Sebab tadi kata sebahagian, kadang-kadang sebahagian ulama dia tak berapa yakin dengan riwayat daripada seorang ulama. Namun dia sudah kata, sedangkan bagi sebagian ulama lainnya justru dinilai sebaliknya. Sebab itu di sini penting jugalah Ibn Umar tu tadi kan dia tanya kepada ayah dia untuk menguatkan kerana dia tak berapa yakin. Dan hal berkaitan yakin tak yakin ni biasa berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lihat dia ni macam, mak aku tak confident lah dia cakap gini betul kan? Kita rasa semikian maknanya situ kita perlu tanya kepada orang lain, betul ke? Untuk memantapkan lagi keyakinan kita pada sesuatu yang kita dengar ataupun disampaikan kepada kita. Tapi adakah itu menyebabkan jatuh kredibiliti dia? Tidak. Macam Sa'ad bin Abi Waqqas, bila Ibn Umar dia ada rasa muskil tadi kan, tak bermakna dia nak kata Sa'ad ni bohong atau apa. Dia cuma tak yakin saja, betul ke? Dia nak satu kenyataan yang lebih kuat lagi supaya apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu ia menjadi sesuatu yang bila dia amalkan dia lebih tenang. Okey? Baik, seterusnya. Yang ketiga, sikap Umar jelas-jelas menerima khabar ahad. Jadi khabar ahad ini maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat sahaja. Kita tak jumpa sahabat lain yang riwayatkan hadis itu. Mana-mana buku yang kita buka, kita cuma nampak nama dia je. Sahabat lain tak ada. Dia seorang saja. Ini kita panggil sebagai khabar ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Adapun keterangan yang menyatakan bahawa dia mengambil sikap tawakuf, iaitu tidak menentukan pendapat, maka itu dilakukan apabila dia ragu dalam sebahagian kondisi periwayatannya. Jadi ada pendapat kata Umar ini dia kalau ada hadis yang khabar ahad itu tadi kan, yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja, Umar dia mengambil pendekatan untuk tawakuf. Tawakuf tu maksudnya dia tak nak cakap apa-apalah, tak nak komen. Kita kata no comment. Tak boleh cakap apa-apalah sebab dia tak ada apa pendapat. Dia mengambil pendekatan sedemikian. Tetapi di sini diberikan kepada kita dengan clarification di situ bahawa itu hanya berlaku kalau dia ragu. Tapi tentang kes Sa'ad tadi dia tak ragu. Kes Sa'ad tadi dia tak ragu. So di sini menunjukkan kepada kita kalau Umar bin Khattab dia jumpa dengan satu khabar ahad, hadis ahad ini. Kalau kita nampak, kenapa dia tawakuf? Kerana dia ada rasa ragu dengan kes itu. Dia sendiri tak tahu macam mana dia nak komen ataupun mungkin dia tak ada pendapat lain. Dia tak nampak orang lain yang buat sedemikian. Dan dalam kes ini kita yakin, maknanya bila Sa'ad sampaikan itu tadi, walaupun bagi sini Imam Ibn Hajar kata apa, itu seolah-olah seperti khabar yang ahad. Namun, para sahabat ramai yang buat. Bila para sahabat ramai buat, Umar tak ada rasa nak ragu. Bahkan Umar sendiri yang menyaksikan perbuatan Nabi SAW di sana. So di situ bila tidak ada keraguan, khabar ahad ia menjadi satu riwayat yang diterima pakai oleh Umar bin Khattab. Seterusnya yang keempat, hadis di atas dijadikan hujah oleh orang yang berpendapat adanya perbezaan tingkatan adalah
adalah maknanya keadilan seorang perawi. Dan kerananya dianggap perlu melakukan tarjih dalam hal ini ketika terjadi pertentangan antara riwayat-riwayat yang lain. Contohnya masih sama lagi, sebenarnya kita nak cakap tentang kes di mana Ibn Umar dia tak berapa confident sangatlah dengan Sa'ad tu tadi kan. Jadi bila berlaku keadaan yang begini, kita dah bagi bahawa biasa satu orang di kalangan ulama, mereka ni akan memiliki pendapat yang berbeza tentang seseorang. Contoh nak mudah macam gini, kita nampak seorang lelaki ni tak berapa okey, itu pendapat kita. Kita tanya member kita, kau rasa dia boleh tak buat suami? Kenapa semua macam kenapa semua gitu? Kawan kita sebelah kita, boleh Sakinah, soleh dia tu, solat malam tak henti. Kita ni, kita ragu-ragu. Kan? Kita ragu-ragu, suka tak so? Kita ragu-ragu. Kita kata, sebab apa? Penilaian kita berbeza. Apa dia? Sebab itu penilaian kita berbeza. Kenapa kita tak confident? Sebab kita tak nampak. Mungkin kawan kita nampak. Siapa tahu dia pernah satu college ke apa dengan dia. Maksud saya kawan saya lelaki lah, contoh saya tanya kan. Kita kalau nak tanya mesti tanya dengan kawan dia kan. Kawan baik dia lah contoh. Kita tak boleh tanya dengan orang yang tak baik dengan dia. Mesti tanya betul kawan yang baik dengan dia, yang pernah duduk serumah dengan dia kan. Sebab kita kalau duduk serumah kita tahu perangai kawan tu macam mana. Berak tak berak tak flash apa, kita tahu kan. Perangai kita ni kita akan tahu bila kita duduk serumah. Jadi kalau kita nak tanya dengan seorang, tanya dengan orang yang pernah duduk serumah dengan dia, macam mana? Dia ni macam mana? Bangun pagi, apa dia buat dulu? Kawan yang biasa duduk serumah dengan dia akan tahu. Jadi di sini penilaian berbeza-beza. Tapi kalau yang tak duduk serumah dengan dia, was-was macam makanan. Kawan yang tak duduk serumah dengan dia pasti akan berikan satu pendekatan yang berbeza kan. Dia kata, kau rasa dia boleh tak jadi suami aku? Entah aku kenal dia gitu-gitu je lah. Kan, pendapatnya lain. So di sini, di kalangan ulama hadis juga begitu. Bila mereka ni menerima sesebuah hadis daripada seorang sahabat, mereka akan lihat macam mana dia ni. Dia akan fikir dulu tau. Sahabat ni okey ke tak? Perawi ni okey ke tidak? Jadi dia perlukan kepada orang yang lebih kenal kepada perawi itu bagi mentarjih. Mentarjih itu maksudnya ialah bagi memberikan satu lagi kepastian pendapat yang lebih tepat tentang pendapat dia. Mungkin kita 50-50 tapi ada orang kata tak payah 50-50 sebab perawi ni memang perawi yang adil, perawi yang tak mungkin berdusta. Kerana dia dah pernah duduk mungkin sekelas dan sebagainya, dia tahu perangai kawan dia tadi. Jadi ini yang berlaku kepada Ibn Umar tadi. Ibn Umar dia cuma macam mungkin dia tak berapa rapat dengan Sa'ad. Walaupun kita kata sama-sama sahabat, betul tak? Sama-sama orang yang nampak Nabi jumpa Nabi, tapi beramai sahabat Nabi. Bukannya mereka semua sama-sama duduk kan. Kita ramai-ramai gini, ada yang kamcing, ada tak kamcing. Walaupun hidup sama-sama. Betul tak? Masa Somi hidup tu aku masih hidup lagi. Tapi aku tak kamcing dengan dia. Bukan Somi sebelah lain. Okay? Kita tak dapat kamcing dengan dia. So macam mana kita nak berikan satu penilaian yang tepat tentang diri orang itu? Walaupun kita kata 1982 kata kan. Okey, sama-sama. Kau lahir bila? 1982. Okey, aku pun lahir 1982. Tapi aku tak jumpa kau. Macam itu. Keadaan berbeza. Walaupun kita hidup sama-sama. Orang satu sekolah pun tak jumpa kadang-kadang. Betul tak? Rupa-rupa suami kita satu sekolah rupanya orang. Macam itu kita. Tak tahu. Tapi satu sekolah. Keadaannya semikian. Sama juga dengan sahabat Nabi. Mereka ramai. So kita nak kata, kalau sahabat tak percaya dengan sahabat. Biasa. Situasi biasa. Okay, so kita tak perlu nak kata takkanlah Ibn Umar tak percaya dengan Sa'ad. Dia bukan gitu. Mungkin dia jarang jumpa, tak biasa berbual, kan? Begitu situasinya. Dan Sa'ad ini dia lebih seusia dengan bapak dia. Apa hal dia nak duduk-duduk dengan pakcik? Macam gitulah. Apa hal nak duduk-duduk sembang dengan pakcik kan? Tak sama usia. Jadi sebab tu si pakcik Sa'ad ni kata apa dia? Kau tanya bapak kau. Macam gitu. Bapak kau tu sezaman dengan aku. Kita ni members. Jadi dia tanya dengan bapak dia. Jadi keadaan ini tidak perlu ada kemusykilan. Okey? Baik, seterusnya. Nombor 5 di situ. Hadis ini menerangkan betapa besar penghormatan yang diberikan Umar kepada Sa'ad.
Jadi bila Ibn Umar dia tanya kepada bapa dia tadi kan, Umar bin Khattab tentang saat ni, Umar dia memberikan satu penilaian yang begitu orang kata respect. Kan kalau orang dia tabik spring lah, aku dengar dia ni kan, tabik betul. Jadi bila orang tu dengar kata, oh kalau bapa kita percaya, kenapa kelakar pula orang depan ni, suka terhibur betul orang tadi. Kalaulah dia tu dihormati oleh ayah dia ni kan, maka kita pun rasa confident. Umar dia rasa percaya dengan Sa'ad dan sampai dia kata apa, kalau itu Sa'ad yang cakap, kau jangan tanya orang lain lagi. Maknanya Sa'ad ni adalah orang yang Masya Allah tabarakallah, sifat, amanah, kan kedekatannya dengan Nabi SAW, keberkatan dia, jangan lupa keberkatan hidup dia. Kerana apa? Doa Nabi SAW untuk diri dia. Baik, seterusnya yang keenam. Seorang sahabat yang sudah lama mendampingi Nabi SAW boleh saja tidak mengetahui perkara-perkara yang jelas dalam syariat. Sedangkan hal itu ternyata diketahui oleh sahabat yang lain. Ibn Umar, dia sempat jumpa dengan Nabi? Saya tanya. Ibn Umar sempat kan? Okey. Ibn Umar sempat jumpa dengan Nabi. Dia di kalangan sahabat Nabi. Dia membesar dengan maknanya dia membesar. Nabi nampak dia membesar dan dia hidup remaja bersama dengan Nabi SAW. Tapi kita ada di sini, statement kita di sini lah kata apa? Tak semestinya orang yang hidup dekat dengan Nabi, jumpa Nabi, dia tahu semua perkara. Okay? Dia tahu semua perkara. Macam Ibn Umar, kita tak nafikan dia sahabat Nabi, dia jumpa dengan Nabi. Banyak juga hadis yang Ibn Umar riwayatkan bukan sikit-sikit hadis banyak juga hadis yang Ibn Umar riwayatkan. Tapi tentang khuf ni kenapa dia tak tahu? Mungkin dia tak nampak, dia tak dalam peristiwa itu dan dia memang tak tahu langsung. Hatta bapak dia pun tak cakap dengan dia, nampak tak? Okay? Mungkin pada masa tu dia tidak ada keperluan untuk tahu tentang hal tersebut. So di sini kita nak kata, adakah di situ untuk tunjukkan kepada kita semua orang yang duduk dalam satu kelas ni semua benda dia tahu? Senang cakap macam inilah. Kalau dah namanya ustaz ustazah, takkan semua benda dia tahu. Itu je senang kita. Takkanlah kita selalu guna ayat kita. Takkanlah Ustazah Dr. Sakinah Sabtu tak tahu. Gitu ya. Takkan dia tak tahu. Kau ni doktor kau. Memalukan. Kita guna ayat macam tu. Kalau doktor kau tak tahu, doktor hadis tak tahu, dia memalukan. Tapi kalau saya tak tahu sesuatu perkara tentang hadis, dia bukan perkara yang memalukan. Boleh jadi. Sebab gini saya kata, ilmu hadis pun dia ada bahagian-bahagiannya. Ada orang dia pakar dalam takhrij hadis. Ada orang walaupun dia belajar hadis, dia tak tahu macam mana takhrij hadis. Seriously saya cakap. Kau bidang hadis saya, asal kau tak tahu nak takhrij? Tahu lah, aku pun tak tahu. Sakinah je yang tahu benda tu sebab dia pakar. Macam tu. Walaupun sama-sama bidang hadis, tapi kita berbeza. Ada orang dia memang bagus. Dia bidang hadis tapi dia punya ilmu tentang ilmu rijal tu Masya Allah. Dia gitu kan? Saya ilmu rijal mungkin tak berapa nak mantap sangat. Tapi kalau tanya dengan ustaz ni ilmu rijal je, Masya Allah. Ilmu rijal tu maksudnya dia tahu tentang ilmu sanad. Okey? Dia tahu macam mana sanad ni dengan ni jadi macam mana. Gini-gini dia pakar. Dia tak payah buka buku. Kita cakap orang ni dia fikir dah. Macam mana ustaz ni gini? Oh ni kalau ni jumpa gini. Tak senang. Kita walaupun sama bidang hadis ni, kita kena buka ni. Apa benda cakap? Semua kita banyak depan kita. Sebab kita tak ada kepakaran tentang hal yang sedemikian. Sama juga. Doktor, nama doktor. Satu doktor gigi. Doktor sakit puan. Doktor kanser, kan? Kita kalau sakit kanser tak pernah nak tanya doktor gigi. Doktor gigi pun kata, saya tak pakar. Kita kata, nama doktor memalukan tak tahu pasal kanser. Dia doktor gigi kau. Dia tak tahu. Takkanlah kita ni. Tapi masalah sekarang kita kalau tentang doktor-doktor gini kita boleh faham pula Kalau pasal ustaz-ustazah tak nak faham. Mesti tahu. Semua mesti bagus. Semua mesti perfect. Kita punya ayat macam tu tau. Tak boleh lah. Kan? Sedangkan di kalangan sahabat Nabi pun begitu juga. Jumpa Nabi, jumpa. Hidup zaman dengan Nabi.
Ada riwayatkan dengan hadis? Ada, semua ada. Tapi pasal khuf dia tak tahu. Adakah dia menjatuhkan martabat dia sebagai seorang sahabat? Tak langsung. Sebab itu berlaku dalam kehidupan kita sebagai manusia yang biasa. Okey, baik sini. Sedangkan hal itu ternyata diketahui oleh sahabat yang lain. Sebab Ibn Umar mengingkari masalah mengusap bahagian atas, bahagian kedua sepatu khuf, padahal ia termasuk sahabat yang sudah lama mendampingi dan banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya berhenti sampai sini sahaja. Insya-Allah kita sambung pada minggu hadapannya. Banyak lagi itu nak bincang, nanti kan sampai esok tak habis. Okey, bawah sekali tu. 327 nombor 6 kita berhenti di situ. Betul tak? Betul ya. Apa tu yang bising-bising? 327 poin yang nombor 6 tadi. InsyaAllah minggu depan kita habiskan nanti ya, selesaikan perbincangan ini. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari bulan?